Okey, terima kasih kepada yang menegur. Okey. Okey, sudah saya baru rekod. Okey. Okey, so untuk kes ini okey, so untuk interference of reflected light ini kamu akan tengok kepada jenis medium. Okay, if you look at this one kan, dia nampak tak kamu ada, you have three different medium with a three different index. Which is kamu ada sebagai contoh sini kan, kamu ada N1, N and N2 lah. Okay, cuma dalam kes ini kita akan lihat kepada layer yang tengah sebagai filem. Tak kisah layer tu apa dia tak semestinya benda yang nipis pun. Okay, kamu letak kaca kat tengah-tengah pun masih lagi kita panggil sebagai filem, thin film. Okay, as long as kamu kita akan letakkan yang layer tengah ini, itulah kita punya filem kita lah. Okay, so kalau kamu tengok sini kan, okay, if you look at over here, kamu nampak sini kan, okay, dalam kes ini ketika kamu akan tengok kepada macam mana effect of the N, okay, the index tu, okay, refractive index tu, okay, N ini kan, how the refractive index tu akan effect kepada kita punya apa nama ray tersebut. Ray tu maksudnya cahaya tu lah. Okay, so kalau lah nampak sini kan, okay, N1 is less than N2, less than N, nampak sini kan, N1 nilainya ialah 1, N nilainya ialah 1.5. Maka dalam kes ini N1 is less than N. Okay, so what happened at this part sebenarnya, okay, so this ray number 1, okay, ray 1 experience phase change. Boleh faham ke? Okay, so kalau kes ini, kalaulah yang ini lagi besar daripada kecil daripada ini, maka akan berlaku phase change. Okay, and then sampai kepada layer yang bawah ini, N pun sama juga, lagi kecil daripada N2. Nampak kan? 1.5 dan 3.5. Maka pun berlaku phase change. Okay, maka dalam kes ini, kedua-dua ray ini, yang nombor 1 dan nombor 2 ini akan mengalami phase change. Okay, phase change. Okay, apakah maksud dengan phase change itu? Okay, untuk kes ini, kamu kena faham tentang, okay, macam mana masuk phase change tu. Okay, ini asal dia macam ni. Okay, sebagai contoh, ini kita punya dinding. Okay, this is our wall. Okay, this is the, okay. Okay, kalau kes yang no phase change, okay, ni no phase change, no phase change. Okay, apakah maksud dia? Okay, seguna merah untuk sebelum, biru untuk selepas. Kalau no phase change, dia akan pergi ke sana begitu. Okay, itu kita punya wave kita lah. Okay, maka dia akan reflect back dengan begitu. Ini faham tak? Maka dia akan pergi dengan lengkuk di bawah. Dia akan pulang balik ataupun dia akan reflect back with the same lengkuk jugalah daripada bawah juga. Itu maksud no phase change. Okay. Maksud apa? Dia akan reflect with the same phase lah. Okay, so you call no phase change tu. Okay, nak kita comparekan dengan case yang kedua. Case yang kedua, ini untuk phase change. Okay, ni. Okay, kalau phase change, macam ni kan. Okay, dia pergi ke sana and then untuk dia reflect back, dia akan ada phase change. Macam mana? Begini. Boleh faham? So maksudnya apa? Dia pergi dengan lengkuk, dia kena pada dinding ini wall lah, kita anggap ni sebagai wall. Okay, pada wall. Okay, so dia pergi kepada dinding ini dengan lengkuk di bawah, tetapi dia akan pulang balik dengan lengkuk di atas. Mangkuk di atas. Okay, maka di sini perbezaannya ialah satu mangkuk lah, which is mangkuk bawah dengan mangkuk atas kan. Maka dia perbezaannya adalah satu mangkuk. So kita akan cakap yang ini, kes ni adalah with the pi radian phase change. Yang ini no phase change lah, ini adalah pi radian
phase change. Sebab apa? Sebab dia pulang balik dengan pi punya ataupun satu lengkuk lah. Satu lengkuk. Kes untuk phase change. Okay. So apa yang kita nak relatekan dengan kita punya material tadi, kalaulah material yang pertama N1, ni saya guna perkataan, saya tak gunalah N yang ni betul. Saya akan tukar sikit lah ni, mungkin saya rasa agak mengelurkan sini. Saya guna ni sebagai N1, ini sebagai N2, ini sebagai N3. So kalaulah N1 is less than N2, maka akan berlaku phase change. Kalau N1 is less than N2, there is a phase change. Maksudnya apa? Yang ini dia lagi besar daripada yang atas kan? So maksudnya apa? Dia boleh ubah phase kepada light tersebut, cahaya tersebut. Dia boleh ubah kan? Sebab apa? Sebab dia lagi besar. Kamu fikir macam tu je lah. Dia lagi besar, maka dia ada kekuatan, dia ada kebolehan untuk ubah fasa. Phase change. Tetapi nak kita comparekan dengan yang bawah ini. Sini kan. Ini kan N1 tak, N1, N2, N3 kan. Kita N1 dengan N2, N1 lagi kecil pada N2, maka akan ada phase change. Tetapi kalau N2 kepada N3, nampak sini kan, di sini kan, N2 pada N3, N2 lagi besar daripada N3, which is N3 1.0, N2 1.33. So N2 lagi besar daripada N3 kan. So dalam kes ini, no phase change. No phase change lah. Maksudnya apa? N yang ketiga tu dia kecil lagi. So dia tak ada kekuatan untuk reflect dengan fasa yang berubah lah. Maka fasa tak berubah untuk nilai macam tu. So you have to look at the value lah. Kamu kena faham tentang apa yang berlaku di situ. So in this case, bila mana kamu ada satu phase change yang sama kan. So dua-dua ni ada phase change. So maksudnya apa? Kalau lah dia reflect macam ni, dua-dua reflect macam ni kan. So kita akan cakap apa dia ni? Apa ni? Maksud ni? Dua-dua lengkuk di atas. So kita akan cakap dua-duanya mempunyai fasa yang macam mana? In phase ataupun anti phase? In phase. Yes, in phase. Sebab apa? Sebab dua-duanya mengalami phase change. Nampak tak? Ini ke atas, ini ke atas. Maka dua-duanya ini ialah kes untuk in phase. That's why here kamu tengok sini kan, for the constructive interference, nampak tak sini? Dia guna M lambda. Which is dia di bawah case in phase lah ini. So for the constructive interference, equation ni ialah 2nt equal to M lambda. Tetapi kalau untuk destructive, dia ialah 2nt equal to M plus half lambda lah. Ini destructive untuk case yang ini. Maksudnya apa? Ini ialah in phase source sebenarnya. In phase. Sebab apa? Sama-sama mengalami phase change kan. Tetapi, cuba kamu compare kat sini. Let's say here, dia punya phase change dia akan, lepas dia change tu, dia akan jadi macam ni. Sama juga. Cuma yang ini, macam mana bentuk dia? Dia no phase change kan? Maksudnya apa? Dia akan kekal dengan bentuk lama. Begitu. So satu ke atas, satu ke bawah. So maka kes ini adalah kes apa? Kes anti-phase. Dia adalah anti-phase. Sebab apa? Sebab satu lengkuk ke atas, satu lengkuk ke bawah. Maka dia anti-phase. Maka equationnya dia akan gunakan untuk konstruktif, akan guna M plus half. Untuk destruktif, dia guna M lambda. Nampak ni? M lambda. So begitulah untuk kamu lihat kepada macam mana berlakunya, macam mana kita nak lihat kes ini adalah in phase ataupun anti phase lah. So di situlah kamu kena faham apakah peranan medium-medium ini. Kalau medium ini dia lagi besar nilai N-nya, maka dia akan mengalami phase change. Kalau nilainya lagi kecil, maka no phase change lah di situ. So semua penerangan ini tentang bagaimana berlakunya atau macam mana kamu nak derive the equation lah. Derive the equation.
So here if you look at this one kan, nampak sini kan, okay, apa yang berlaku? Okay, these two ray, okay, kalau sepadam sikit sini kan, okay, these two ray kalau sepadam sini, kan sebelah situ. Okay, kalau kamu tengok sini kan, dia macam ni lah kan. Okay, kamu tengok sini. Okay, ray pertama begini. Ini ray pertama. Ray kedua, dia akan melalui, dia punya path different. Beza jalan. Okay, path different dia apa dia? Dia akan pergi ke bawah and then naik ke atas. Okay, ini kita punya apa dia? Kita punya path different kita, which is dia akan pergi ke bawah, naik ke atas. Okay, so ini ialah kita punya apa dia? Thickness of thin film. Dilabel sebagai T. Okay, so maksudnya apa? Yang kedua ini dia akan travel path differentnya lah. Dia punya path different. Dia punya path differentnya, path different iaitu delta L-nya ialah berapa? 1T, 2T. Sebab apa? 1T ke bawah and then 2T kan? T ke atas. So ada 2T. So dia punya path different ialah 2T. Okay. So begitulah. Okay. So kita ambil daripada kita punya condition for constructive interference tu kan. Yang atas tu, dia cakap apa dia? Delta L is equal to M lambda kan. Ini ialah constructive interference. Okay. Saya guna akronim CI lah. Okay, ni constructive interference untuk in phase. Okay, maka dia pun gantilah delta L ini dengan 2T lah. So kamu dapatlah 2T equal to M lambda. Okay, 2T equal to M lambda. Okay. Maka sini pula, okay, dia akan masukkan nilai N di sini lah. Okay, jadi N di sini pula. Okay, sebab apa? Sebab dia melibatkan melibatkan thin film. So film itu kalau dia if film dia punya N-nya ialah 1, maka kamu guna equation ini. Tetapi kalaulah film tersebut, if film dia punya N-nya is not equal to 1, so kamu kena guna equation 2NT equal to M lambda lah. Begitu. Ini kita dapat 2NT equal to M lambda. So N ini, okay, N ini akan refer kepada refractive index of thin film. Okay, refractive index of thin film. Begitu. Okay, so itu kita dapat. Ni adalah untuk case constructive. Okay, constructive interference. Okay. Okay, kalau destructive, kamu buat macam ni lah kan. Kalau ini constructive ialah M lambda, kalau destructive M plus half lambda lah. Begitu. Okay, tengok pada yang case yang kedua pula, kita ada phase difference of pyrite. Okay, apakah maksudnya? Dapat sini kan, yang ini dia punya source ni ialah ke atas, yang ini ke bawah kan. Maksudnya apa? Kita boleh cakap case ini ialah case antiphase. Okay, sebab apa? Satu atas, satu bawah lah. Begitu. Okay, maka untuk antiphase, kamu tahu yang delta L-nya ialah equal to M plus half lambda untuk constructive interference. Okay, maka kita guna equation ini. Okay, kita akan tahu yang delta L equal to 2T, maka kamu akan dapatlah untuk constructive interference equation ni adalah 2NT equal to M plus half lambda. Okay, and then destructive kamu terbalikkan lah kan. Okay, kalau untuk destructive 2NT equal to M lambda lah. Ini untuk destructive interference. Ini untuk constructive interference. Okay, that's the equation. Okay, how you form the equation lah.
Okay, and then okay, so this one lah. Tuan-tuan kalau kamu dapat nota ini, you can look at this explanation lah. Okay, what happened to the phase change ini when the value of N1 is less than N2, so what happened here akan ada phase change. Tapi kalau N1 is greater than N2, no phase change. Begitulah. Okay, so this one kamu boleh baca okay, how the value of N okay, will affect the value of N ini will affect the phase change. Okay, tengok soalan nombor 4. Alamak, sebentar tadi offline pula. Okay, nombor 4, Oxford Fajar ni. Okay, the surface of a lens is coated with a film of magnesium fluoride which has a refractive index of 1.38. Okay, a surface of lens is coated. Okay, so maksudnya apa? Okay, so let's say here we have the lens. Ini lens kita lah. Okay, ini yang kamu anggap the glass of lens lah kan? Okay, ni lens tu ialah, ni lens kita. And let's say that it is being coated. Coated tu maksudnya apa? Kita ada satu layer lah kat atas ni. Layer ni. Layer kita. Okay, so ini layer untuk filem tersebut. Coated. Okay. Okay, filem tersebut lah. Okay, so kita akan cakap N untuk filem ini given that the N is 1.38. Okay, N untuk lens ini dia beritahu apa dia? 1.67 kan. So N untuk lens, okay, N number, kita buat nombor 2 lah. Nombor 2 ni, nombor 3 ini. Okay, ni adalah 1.67. Okay, and then N1 di sini apa dia? Inilah kita punya layer yang pertama lah ataupun N yang pertama iaitu air. Our air kan. Okay. So our air known as 1.0. So here kita akan cakap yang ini kita filem kita yang tengah-tengah ni lah. Iaitu magnesium fluoride. Okay, di sini calculate the 3 lowest value of thickness of magnesium fluoride film that will result in destructive interference for reflected light of wavelength 450 nanometer. Okay. So in this case, okay, dia bilang dia ialah reflected light. Destructive interference for reflected light. Okay, apakah maksud reflected light tersebut? So in this case, okay, in this case dia akan bercakap tentang kes yang pertama lah. Kes yang pertama iaitu kes yang kedua-duanya yang, okay, kamu tengok sini kan? Yang ni kan? If you look at this diagram, kamu nampak jelas lah yang ini adalah kes yang pertama lah, iaitu apa dia? Ini pergi ke sini, ada phase change tak yang pertama ni? Warna merah ni ada phase change tak? Cuba tulis dalam komen. Is there any phase change for the red color? Saya ada record. No phase change. Tidak, Kasa. Tidak. Tengok balik nilainya. Kalau yang kita punya yang tempat reflect tu lagi besar daripada yang asal, dia akan ada apa? Tengok balik nota atas ni. Nampak sini kan? Kan? Kat sini. Nampak sini kan? Kalau ini lagi besar daripada ini akan berlaku phase change. Boleh? Maka di sini, kes yang bawah ini, yang ini N2 lagi besar daripada udara kan? Maka ini akan berlaku phase change. Pi radian change. Akan ada change di situ. Jadi faham tak sini? Kamu bertangkap tak? Jika nilai yang ini dan nilai yang ini lagi besar daripada sini, maka akan ada phase change. Sebab apa? Dia besar kan? Dia boleh tukar fasa tersebut. It can change the phase. Boleh? Okey, yang kedua pula, kamu ada cahaya yang kedua ni, okay, daripada sini juga ke bawah dan reflect ke sini. Ada tak phase change kat sini? Yang warna biru.
Is there any phase change for the blue color? Ada tak? Ada, sir. Ada juga. Sebab apa? N3 ni lagi besar daripada N2 kan? Maka ada pi change lah. Boleh? So untuk kes ini sebenarnya dia akan lihat kepada kes yang pertama lah, iaitu kes yang in phase tu. Okay, so what is the important? Kamu kena tahu benda-benda in change ni kenapa? Apa penting dia? Okay, sebab kamu nak tahulah kamu nak guna untuk equation yang mana? Equation yang constructive interference tu 2nt equal to m lambda ke? Ataupun constructive interference tu 2nt equal to m plus half lambda. Boleh faham tak? Jadi dua kan constructive tu. Kalau in phase, kamu guna equation ini. Kalau anti-phase, kamu guna equation ini. Dia begitu untuk konstruktif tu. Boleh? So, untuk kes yang kita ini, kita akan lihat kepada kes in phase. Iaitu, konstruktif yang ini kita pedamkan belakang ni ya. Konstruktifnya ialah 2nt equal to m lambda. Dan destruktifnya ialah, apa dia? 2nt equal to m plus half lambda. That's why kamu kena tahu tu tentang benda ini ni, yang ini ni. Phase change ni. That's why kamu kena faham tentang perkara tersebut. Okay, so now, apa yang diminta? Diminta konstruktif atau destruktif? Okay, jelas dalam soalan diminta destruktif interference. Destruktif interference. So, kamu akan gunalah soalan, gunalah equation ini. 2nt equal to m plus half lambda. Okay, so pergi pada soalan, kamu guna equation soalan A. Okay, 2nt equal to m plus half lambda. Okay, right now, okay, apakah kita punya thickness? Soalan tu minta sebenarnya kan, minta thickness. Maka di sini kamu akan tengok 3 lowest value. So kamu akan tengoklah lowest value of M. Apa dia? M boleh jadi 0, M boleh jadi 1, M boleh jadi 2. Itu yang paling rendah kan, iaitu M kita 0 ataupun M kita 1 ataupun M kita 2 lah. Okay, so here kamu akan cari 2nt equal to m plus half lambda. Okay, so T is equal to, okay, ganti nilai lah. M kita yang pertama ialah, ini untuk M is equal to 0. 0 plus 1 over 2, lambda kita ialah 450 nano divided by 2. Okay, apa kita punya N? N ialah, kita punya film kita lah. Apa nilai kita? 1.38 kan, this one lah. This is our film, 1.38. Okay, so 1.38. That's our film, the first thickness. Okay, so 0.5 times 450 nano divided by 2 times 1.38. Okay, so dapat sini ialah, thickness ni ialah, thickness pertama ialah 8.15 darab 10 kuasa negatif 8 meter. Itu thickness pertama. Okay, lihat pada M equal to 1 pula. M equal to 1. Okay, so the same equation. So T equal to 1 plus half. Okay, 450N divided by 2.1. Okay, 2 darab 10. 2 darab 1.38 lah. So thickness kedua ialah berapa tu? 1.5. Okay, lepas ni ialah 2.45 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay, ataupun yang ketiga ialah M is equal to 2. Okay, M equal to 2. Okay, so T is equal to 2 plus 1 over 2. Okay, and then 450 nano divided by 2 times 1.38 lah.
Okay, so thickness ni ialah berapa tu? 1.5, 2.5 ya kot. 2.5. Okay, lepas ni ialah 4.08 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay, so this one ialah thickness of the film. Kalaulah kamu nak the three lowest value lah, iaitu kamu akan lihat kepada three lowest value of M lah. Iaitu M equal to 0, M equal to 1, M equal to 2. Okay, that's one untuk kita punya part A. If the thickness of the film is the second lowest value in A above, for what wavelength of the light reflected from the lens will constructive interference occur? Okay, so dalam kes ni apa dia? Dia bagi saya siap the thickness of the film is the second lowest value. Second lowest value. Okay, so the lowest one ialah ini. This is the lowest one. Ni ialah second lowest lah. Okay, so kamu akan guna equation ini atau kamu akan guna nilai thickness ini untuk jawab soalan B pula. Okay, so B. Our thickness is 2.45. Okay. Okay, so T equal to 2.45 times 10 power of negative 7 meter. This is second lowest value lah. Okay, kamu compare di sini kan, kamu nampak sini yang second lowest adalah 2.45. Okay, and then dia bilang situ ialah for what wavelength will constructive. Okay, kita akan highlight kepada constructive. Maksudnya apa? Dengan menggunakan T ini, kamu akan lihat equation untuk constructive lah. So untuk constructive, 2NT equal to M lambda. 2NT equal to M lambda lah. Okay, so in this case, kamu akan lihat kita punya M kita akan ambil yang paling kecil. M ialah smallest value. Okay, cuma ni smallest value dalam kes ni berapa nilainya? Bolehkah saya ambil kosong? Is it possible to use 0 untuk equation ini? Possible tak guna M kosong? Tak, sir. Tak kan? So the smallest value ialah berapa? 1 lah. Okay, so kalau kamu ganti nilai 2 darabkan dengan 1.38 darabkan dengan T kita ialah 2.45 darab 10 kuasa negatif 7. M kita ialah 1. Yang kamu nak cari ialah lambda. Okay, so lambda is equal to 2.45 darab kuasa negatif 7 darab dengan 2 darab dengan 1.38 lah. Okey, maka dapatlah 6.76 kuasa 7. 6.76 darab 10 kuasa negatif 7 meter ataupun boleh buat sebagai 676 nanometer pun boleh juga. Okay, so that's the answer for question B. Okay, itu maksud dia lah. Okay, so kalau diminta konstruktif, maka guna equation untuk konstruktif. Okay, begitu. Okay, nombor 5. A soap bubble appear green, okay, lambda equal to 540 nanometer at the point of its front surface nearest the view. What is the smallest thickness of soap bubble for a film could have? Bubble film could have lah. Okay, so dalam kes ni ialah dia appear. Apakah maksud appear? Is it light observed or light missing? Kalau appear. Observe. Observe. Okay, observe kan? Okay, kamu faham lah. Kalau appear kamu nampak. Maksudnya apa? Light observe. Untuk kes ni maksudnya apa? Dia nak cakap pasal constructive interference. Tetapi constructive ni kamu nak lihat yang mana? Kes yang pertama atau kes yang kedua untuk thin film ini? Maka cara nak selesaikan ialah kamu kena lukis. Lukis lah. Kalau soap bubble, okay, bubble dia punya logik ni ialah
kamu ada udara and then kamu ada bubble macam tu kan. Okay, bubble bulat macam tu lah. So ini air. So bubble ini dia made of water. Kan bubble adalah campuran antara bahan kimia dengan air kan. Maka akan jadilah bubble. Kan, tapi bubble tu masih lagi made of water lah. Cuma dia adalah bahan kimia untuk menjadikan dia bulat macam tu kan. Okay, so air, bubble which is water, and then kita ada air tengah-tengahnya. That's why dia boleh form a bubble. Sebab apa? Ada air dalam dia kan. Okay, so for this case, kalau kamu buat dalam bentuk filem, maka kamu akan dapat beginilah. Okay, ini adalah air. Ini adalah water. Ini adalah air. Begitu. Okay, maka 1.0, 1.35, 1.0. Okay, so look at the phase change. Air to water. Ada phase change tak? Ada. Ada. Okay, maka pi change. Sedikit begitulah. Untuk kes kedua. Tiada. Water ke air. Ada tak? No. Phase change. Okay, so maksudnya apa di sini? Maka di sini kamu akan lihat kepada kes yang kedua lah ataupun kes antiphase. Maka dia di bawah kes antiphase. Iaitu apa dia antiphase? Konstruktifnya ialah 2nt equal to m plus half lambda. Destruktif ialah 2nt equal to m lambda. Dia macam tu je. Kamu kena faham tentang itu saja. That's why kamu kena tahu dia punya layer tu macam mana. Okay. Okay, so we use this equation lah. Konstruktif. Kenapa konstruktif? Sebab light atau apa nama? Light observe ataupun light appear. Okay, so dalam kes ni kamu nampak warna hijau lah. Okay, warna hijau. Okay, so use this equation. So terus saja di sinilah. Saya buat yang sebelah sini lah kan. Saya buat sebelah sini. Okay. So guna equation 2nt equal to m plus half lambda. Okay. So untuk kes ni kita akan tengok smallest thickness. Maksudnya apa? M kita is equal to apa smallest one? 0 lah. Boleh ambil 0. Sebab M is applicable untuk 0 untuk kes ni applicable lah. Applicable. Okay, so 2 timeskan dengan 1.35, thickness kita ialah yang kamu nak cari, equal to 0 plus half, kita punya lambda kita ialah 540 nano lah. So thickness over here is equal to, okay, boleh kira kat situ kan, boleh kira. Okay, 0.5 darab dengan 540 nano, bagi dengan 2, darab dengan 1.35. Okay, so selepas ni apa? What is your answer? Apa thickness kamu dapat tu? Share dengan saya cepat. What is your thickness there? Dia jawab tak? Belum lagi. .35 kata. Apa tu? Ada ke? Ada tak yang tu? Kamu ada buat tak? Apa jawapan dia? Anyone, please help me. 1 exponent negative 7. Okay, 1 exponent negative 7, betul. Okay, so here my answer is 1.0 exponent negative 7 meter. Okay, so that's my my thickness of the bubble lah.
So sangat nipis. Sangat nipis. Okay, so itu kes untuk nombor 5. Nombor 6. Okay, light is at normal incident on thin sob of refractive index 1.3 and thickness of 0.15 micrometer. Calculate the wavelength of light that undergoes constructive interference and destructive interference. Okay, cuba tengok soalan nombor 6 ni. Cuba kamu buat. Selesaikan. Okay, ini kes untuk ialah thin sob. Maksudnya apa? Kes bubble lah. Okay, kalau kes bubble macam mana equation kamu untuk constructive interference? M plus half ke ataupun M sahaja? Untuk constructive interference bubble. Kan, thin sob ni dia similar to this question lah kan. Iaitu apa dia? Dia akan ada, dia ialah case untuk anti-phase lah. So untuk constructive ni ialah 2NT equal to M plus half lambda. Destructive pula 2NT equal to M lambda. Okay, cumanya kalau kita nak tengok kepada kita punya lambda ni, sebab dia minta lambda kan, the wavelength of the light. So M kita ni kamu akan gantikan dengan lowest value lah. Lowest value. Okay, so kamu akan guna equation ini dengan lowest value of M. Okay, so kita semuakan. Okay, so ini kamu guna M is equal to lowest value. Okay, so untuk constructive interference, apakah kita punya lowest value kita? Untuk constructive interference, apa kita punya lowest value? 0. Good. Amazing. Okay, so use the value of 0 for M untuk constructive interference. So untuk constructive, dia punya M kita ialah 0. So untuk yang destructive, M kita ialah berapa? 1. Okay, so M-nya ialah 1. So begitulah. Boleh? So kita ada M equal to 0 and M equal to 1. Okay, so kamu ganti nilai sahaja dalam equation tersebut untuk cari wavelength untuk kedua-dua soalan lah. Okay. So that's one untuk kita punya refractive at thin film. Okay, ada pasal akan stop di sini. Cuba kamu kira dahulu ni. Kira dahulu, ambil masa mungkin 5 minit. Lepas ni ada kelas ke? Ada kelas tak lepas ni? Tiada, sir. Okay. Apa, kejap je, sambil masa kejap je. Kamu cuba siapkan yang itu, buatkan yang itu sahaja. Okay, janganlah terlalu sedih. Masa ni tiba-tiba panjangkan waktu kuliah pula. Okay, so itu ialah kehadiran untuk hari ini, minggu ke-11 ya. Okay, kamu boleh isilah. Kamu ambil saja sesi hari Isnin tu. Ataupun kamu ambil je sesi kuliah 1 jam. Boleh ke? Kamu ambil sesi kuliah 1 jam tu. Bagi kamu pilih lah dia punya pilihan tu, kamu ambil pilihan yang pertama tu, nombor 1. Okay, nombor 1 tu. Itu hari ni. Okay, so I think itu sahaja. That's all for today. Okay, so hari ni kita cover pasal thin film sahaja. Hari Rabu nanti kita akan pergi kepada 8.5 lah, diffraction by single slit pada hari Rabu nanti. Okay, so untuk esok saya akan jumpa F01 untuk makmal, F3, F19 DDK dan F2 DBT lah pada petang hari. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah join. Ramai juga ni, 81 orang.
Okay, ada beberapa orang yang on the way ke KMS sekarang ni. Okay, tak apalah tu. Later on kita akan upload this video. Okay, itu saja. After you have filled the attendance, you may left this GM session. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada hari esok. Thank you, sir. Sir, isi yang